Salam sejahtera. Akhirnya terbongkar. Mengapa? Apa sebab calon Parti Bersatu datang dari copy and paste Parti PAS? Sudah dapat dijangka perkara ini akan berlaku dan diketahui. Namun demikian, beberapa waktu yang lepas kita pernah bercerita tentang tindakan calon PRK Nenggiri yang mengangkat sumpah laknat dan juga kelihatan seperti kurang bermaya. Ada juga netizen kata calon yang diperoleh oleh PAS, Perikatan Nasional dan Bersatu ini sebenarnya adalah teknik politik yang paling licik sekali, yang mana calonnya diletakkan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pendedahan mengapa bekas ahli PAS yang menjadi calon di PRK Nenggiri. PRK Nenggiri letak bekas ahli PAS untuk elak boykot katanya. Oh, rupa-rupanya ada juga boykot-boykot macam mana ceritanya. Pemilihan bekas ahli PAS Muhammad Rizwandi Ismail sebagai calon Perikatan Nasional pada PRK Nenggiri dibuat bagi mengelakkan boykot daripada jentera jika wakil rakyat bersatu yang diletakkan. Maka dengan ini, kata netizen, Bersatu sudah dapat menghidu betapa mereka tidak mampu berdiri sendiri. Mereka terpaksa berada di kelengkang ataupun berlada di bawah kaki Parti PAS. Muhammad Rizwadi, 41 tahun, bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang, dilaporkan menyertai Bersatu 2 hari sebelum diumumkan sebagai calon Isnin lalu. Sumber yang juga pemimpin Bersatu mengakui kesilapan itu menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan segelintir ahli parti terbabit, namun yakin sentimen berkenan boleh diatasi menjelang PRK 17 Ogos ini. Menurutnya, pada awalnya Bersatu mempertimbangkan meletak bekas Ketua Pemuda UMNO Gua Musang iaitu Sheikh Razali Hamad dan pembuat kerajaan di Dong Sun Majaman Muhammad. Namun difahamkan ada pertembungan pendapat antara pimpinan parti. Namun setelah perbincangan lanjut antara pimpinan PAS dan Bersatu, sumber berkata mereka memutuskan meletakkan Rizwadi yang mempunyai pengaruh tersendiri berbanding dua calon awal, mempertimbangkan yang salah seorangnya bukan berasal daripada Nenggiri. Kita tidak nafi, katanya, langkah letak Rizwadi itu bagi mengelak boykot daripada parti tertentu dalam Perikatan Nasional. Pencalonannya diterima majoriti pemain serta jentera PAS dan Bersatu. Kita mesti masuk bertanding untuk menang, bukan letak calon daripada Bersatu dan PAS, katanya. Walaupun ada segelintir penyokong tak puas hati dengan Bersatu, ia tidak bawa kesan sebab ia bila calon tidak dimuktamadkan, semua adalah akur dan berusaha menangkan diri, kata Perikatan Nasional. PAS Gua Musang sebelum ini berharap calonnya diberi laluan bertanding PRK Dun Nenggiri dengan alasan kebimbangan pengundi pengundi episod peralihan sokongan berulang jika wakil rakyat Bersatu diletakkan, merujuk tindakan pandangannya. Muhammad Aziz Ambu Naim menyokong pentadbiran Anwar Ibrahim. Sementara itu, Ketua Pemuda PAS Gua Musang Muhammad Habibin Anipa berkata pihaknya menerima keputusan cuk pemimpin memilih bekas kepimpinan Bersatu menjadi calon PRK. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini tindakan Anwar Ibrahim paling berani sekali yang pernah ada diwujudkan di Malaysia, bahkan mungkin juga antara paling berani di dunia.
Adakah dengan apa yang Anwar Ibrahim kata dan buat ini membuatkan Anwar Ibrahim akan lebih dicintai dan disukai oleh rakyat Malaysia? Adakah dengan kenyataan terkini Anwar Ibrahim ini akan menjadikan Perikatan Nasional Pembangkang lebih susah lagi untuk bergerak? Kata Anwar Ibrahim, Meta usah jadi bacul, perkakas Zionis, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, bukan ramai atau sangat sedikit atau jarang sekali pemimpin Melayu Islam seperti Anwar Ibrahim, bahkan pemimpin di dunia yang sama seperti Anwar Ibrahim jarang sekali kelihatan yang cukup berani mengkritik lantang, terutamanya berkait dengan isu-isu sedunia. Ramai pemimpin yang ambil peluang ataupun ambil pendekatan untuk mendiamkan diri dan membiarkan saja perkara itu berlalu begitu saja. Hari ini apabila Meta menurunkan post Anwar Ibrahim di dalam media sosial, Anwar Ibrahim menyatakan Meta usah jadi bacul atau pengecut, perkakas Zionis, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sejak semalam kecoh apabila beberapa hantaran mengenai pemimpin kanan Hamas Ismail Haniyeh yang dipercayai dibunuh oleh rezim Zionis diturunkan syarikat induk Meta. Bukan sahaja hantaran di Instagram, bahkan Facebook juga. Harapan Daily sendiri mengalami perkara itu beberapa kali, mendapat amaran Meta berkait hantaran Ismail Haniyeh. Tidak terlepas, sosial media milik Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengalami perkara yang sama. Beberapa video dan gambar di Instagram serta Facebook beliau telah diturunkan. Anwar dalam kenyataan terbarunya pagi ini memberi kenyataan amaran paling tegas terhadap Meta susulan tindakan biadab dan menghina perjuangan rakyat Palestin. Beliau menganggap ia satu penghinaan kepada rakyat Palestin apabila menurunkan hantaran video serta ucapan takziah dan kritikan terhadap pembunuhan almarhum Ismail Haniyeh. Tidak masuk akal apabila hantaran menghormati seorang pejuang yang berusaha memerdekakan tanah airnya daripada kezaliman dan penderitaan dianggap berbahaya, kata Anwar Ibrahim. Peringatan tegas saya terhadap Meta usah jadi bacul dan perkakas rejim Zionis Israel, tegas Anwar Ibrahim lagi dalam satu kenyataan. Anwar menyatakan beberapa tangkap layar menunjukkan posting dibuatnya semalam telah disekat oleh Meta. Kenyataan beliau di Facebook yang mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan pemimpin Hamas antara yang telah diturunkan. Video ucapan takziah yang dibuatnya juga telah diturunkan, malah gambar pertemuannya dengan Ismail pada Mei tahun ini turut hilang. Saudara-saudara sekalian, itulah dia kes yang berlaku sekarang ini apabila Meta usah jadi bacul, perkakat Zionis, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling luar biasa berkait dengan kepribadian Anwar Ibrahim. Ada ramai yang tak suka Anwar Ibrahim, tapi ketahuilah, lebih ramai yang menyanjung dan lebih suka kepada Anwar Ibrahim berbanding yang tak suka. Terkini, satu lagi pujian tertinggi diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan daripada orang biasa tetapi daripada Dr. Maza. Beliau memuji keberanian dan kesungguhan Perdana Menteri dan beliau akui tak ramai orang macam Anwar Ibrahim. Tepat sekali. Baru-baru ini ada seorang profesor, kalau saya tak silap, telah pun menyamakan Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal kononnya mungkin tidak mustahil menjadi Anwar yang kedua. Apabila perkara itu dibangkitkan oleh profesor itu, ramailah orang yang kata, dari manalah mereka dapat profesor ni, kata mereka. Bagaimanalah dia boleh berfikir pula untuk menyamakan Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal
mungkin boleh menjadi Anwar Ibrahim yang kedua. Ini kata mereka, bagaimana nak menyamakan kalau Anwar Ibrahim berjuang bukan untuk satu parti sahaja, tapi dia berjuang untuk semua bangsa pada waktu itu. Manakala Wan Faisal Wan Ahmad Kamal turut juga berjuang untuk Malaysia, berjuang juga untuk bangsa yang lain, tetapi mempunyai parti yang adalah lebih kepada berakar umbikan Melayu Islam. Selain daripada itu, mereka juga kata kepintaran Anwar Ibrahim jauh meninggalkan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Ini apabila mereka mengaitkan dan mengingat semula tindakan-tindakan Wan Faisal mencadangkan beberapa cadangan yang memang agak luar biasa hebatnya. Antaranya ialah gesaan supaya mencetak wang kertas lebih banyak untuk dapat menangani masalah inflasi dan kekuatan ekonomi. Wah, itu paling kena antam habis-habisan oleh netizen. Kata mereka, siapalah dia ni sampai itu pun tak tahu, kata mereka lagi. Hari ini, Dr. Mazza pula puji keberanian kesungguh Perdana Menteri dan beliau kata, tak ramai orang seperti Anwar Ibrahim. Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin memuji keberanian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terbuka menyampaikan ucapan duka cita serta mengutuk sekerasnya pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menerusi satu video, Muhammad Asri yang lebih dikenali sebagai Dr. Mazza berkata, dalam keadaan ramai pemimpin Islam dunia takut untuk menzahirkan simpati terhadap apa yang berlaku, Anwar pula menonjol dengan tindakan beraninya. Duka cita kerana ramai pemimpin-pemimpin umat Islam yang takut untuk menzahirkan sokongan atau simpati yang menimpa rakyat Palestin, terutama negara Arab. Kita puji negara Malaysia, Perdana Menteri sendiri, ke atas kesungguhan beliau menyatakan simpati di atas apa yang berlaku, katanya. Hari ini tak ramai orang seperti YB Perdana Menteri yang secara berani mengucapkan ucapan duka cita. Yang lain mungkin akan membisu, termasuk pemimpin agama, kata beliau lagi. Anwar pada semalam mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran. Beliau yang menghubungi pegawai politik Hamas, Dr. Bassem Naim, sempat menyampaikan ucapan takziah dan menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi kepada rakyat Palestin. Sementara itu, hari ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mengadakan solat jenazah gaib di atas pemergian Ismail Haniyeh yang dibunuh rejim Zionis di 3 masjid utama di bawah kelolaannya selepas solat maghrib pada Khamis. Ketua pengarahnya, Datuk Hakimah Muhammad Yusuf berkata, 3 masjid berkenan ialah Masjid Negara Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen kata padan muka Adun Rembia. Ada juga netizen kata Adun Rembia bakal menjadi orang muflis dan kehabisan uang. Ada juga yang kata Adun Rembia dah terima balasan terhadap tindakan beliau mengkhianati parti sebanyak beberapa kali. Ada juga yang kata Adun Rembia dah kena hukum karma. Ada juga yang kata lebih baik Adun Rembia letak jawatan saja. Kalau dia tidak mampu bayar 100 juta ringgit ini, dia akan mampu menjadi muflis dan secara tidak langsung akan kehilangan kelayakan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri dan YB. Hari ini, akhirnya UMNO tuntut pampasan 100 juta ringgit Malaysia dari Adun Rembia. UMNO akan memulakan tindakan undang-undang terhadap Adun Rembia. Muhammad Jailani Khamis bagi menuntut ganti rugi dan pampasan 100 juta ringgit kerana berpaling tadah daripada parti itu. Setiausaha agungnya, iaitu Ashraf Wajdi Dusuki, berkata, perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO semalam. Mesyuarat telah mempertimbangkan dan bersetuju untuk memulakan tindakan undang-undang
bagi menuntut ganti rugi dan pampasan sebanyak 100 juta ringgit sebagaimana perjanjian yang dimeterai terhadap wakil rakyat yang telah meninggalkan dan membelakangi pendirian parti, katanya kepada pemberita selepas mesyuarat berkenan di Ibu Pejabat UMNO di Kuala Lumpur. Bulan lalu, Jailani yang digantung selama 6 tahun daripada UMNO berkata dia mengambil keputusan itu selepas Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf memungkiri janji yang dibuat pada rakyat dalam Manifesto Pilihan Raya 2021. Ashraf turut menunjukkan salinan perjanjian yang ditandatangani Jailani yang menetapkan semua wakil rakyat daripada parti itu mesti melepaskan keahlian mereka sekiranya menentang keputusan parti dan membayar 100 juta ringgit sebagai pampasan. Sementara itu, Ashraf berkata, semua anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan ditugaskan untuk menyelaraskan jentera parti di semua daerah mengundi di Nenggiri bermula hari penamaan calon pada 3 Ogos ini. Pada 18 Julai, UMNO mengumumkan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri, manakala Perikatan Nasional melalui Bersatu mempertaruhkan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang Muhammad Rizwadi Ismail. Dalam pada itu, Ashraf berkata, UMNO bertekad terus mendukung perjuangan pembebasan Palestin dan bersama Hamas, Fatah serta seluruh rakyat Palestin yang ditindas dirampas hak mereka oleh Zionis Israel. UMNO melalui wakil parti dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia akan terus memperjuangkan hak dan menuntut keadilan di pentas antarabangsa agar kekejaman dan sifat kebinatangan Israel dihukum sekeras-kerasnya oleh masyarakat dunia dan negara-negara yang ikhlas cintakan keamanan dan keadilan, katanya. Terdahulu dilaporkan bahawa pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di kediamannya di Tehran, Iran. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kejutan yang luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini berkait dengan Mangsa Rogol mengaku biasa tidur bersama adun Perikatan Nasional. Wow. Ini satu isu yang paling panas, apa isinya dan mengapa wanita yang telah pun menjadi mangsa rogol ini mengaku pula biasa tidur bersama adun PN dan siapa adun tersebut. Seorang wanita yang dirogol rakan ahli Dewan Undangan Negeri adun Gombak Setia, Muhammad Hilman Idham, turut mengaku biasa tidur bersama wakil rakyat daripada Perikatan Nasional PN itu. Hal itu terbongkar menerusi alasan penghakiman yang menyaksikan Muhammad Zulfahimin Madzir, 40 tahun, dijatuhi hukuman penjara 13 tahun dan 2 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Sehubungan itu, pemerhati politik Najib Bakar bertanyakan sama ada Hilman akan membuat laporan polis berhubung dakwaan wanita berkenan yang telah memberitahu mereka berzina. Dalam perbicaraan, rupanya dapat tahu mangsa ini adalah girlfriend Hilman. Biasa tidur bersama, biasa mabuk bersama. Hari kejadian itu, hari jadi mangsa, Hilman bawa dia celebrate. Bila dah mabuk, ditempahnya bilik hotel dan ditinggalkan mangsa dengan Zulfahimin. Dia bagi je girlfriend. Dia kat kawan sendiri. Sharing is caring quote. Mereka sungguh adun PN ini rupanya, ya, perlinya. Dalam masa sama, Najib menyarankan agar laporan kepada Jabatan Agama Islam berkaitan perlakuan terkutuk itu dibuat. Kalau Hilman tak lapor, kira betul lah kan soal beliau. Boleh dah ni buat laporan kepada Jabatan Agama Islam terhadap adun PN ini kerana berzina, tulis Najib lagi. Untuk rekod,
orang ramai boleh memuat naik atau memuat turun alasan penghakiman kes Rogol yang membabitkan kenalan pemimpin PN berkenaan. Menerusi dokumen mahkamah itu, Hilman menjemput wanita berkenaan untuk sambutan ulang tahun kelahiran di sebuah restoran di hotel berkenaan bersama tertuduh iaitu Zulfahimin dan beberapa lagi rakan lain pada penghujung tahun 2020. Selepas makan malam di restoran itu, mereka beredar ke bilik karaoke, namun melihat keadaan mangsa yang mabuk, tertuduh mencadangkan bilik hotel ditempah untuk menempatkan wanita tersebut. Hilman telah memapah mangsa ke bilik hotel bersama tertuduh dan 3 lagi individu. Namun, mangsa menyedari berada dalam keadaan bogel lalu setelah terjaga pada jam 4.30 pagi 5 Disember tahun 2020 lalu, dia membuat laporan polis berhubung kejadian tersebut. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur akhirnya menjatuhi Muhammad Zulfahimin Mazir 40 tahun dengan hukuman penjara 13 tahun dan 2 sebatan. Bapa kepada 3 anak berkenan didakwa merogol seorang wanita berusia 35 tahun di sebuah bilik hotel di Sri Hartamas pada jam 1 hingga 3 pagi pada 5 Disember 2020. Mangsa rogol mengaku biasa tidur bersama adun PN si Hilman tu dalam keterangan mahkamah. Ingat tak kes kawan si Hilman yang disabit kes rogol tu? Namanya Zulfahimin dihukum 13 tahun penjara dan 2 sebatan. Tulis Najib Bakar @Najib Bakar di laman Twitter X beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.